قال ويسر لي أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا هب لنا ربي اجعلني من ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dekat Ustazah. Hari ni ada sedikit kegalutan sibuk ni, tak ada nak bersedia. Lepas tu kita senyap start pukul 9 malam. Tiba diubah pada pukul 8 . Tak sempat tadi bila tiba-tiba dah masuk pukul 8, link tak boleh masuk pula. Bakat sibuk duk cakap link tak sebab kita pun jadi biasalah koplah. Bila dia koplah ni ayat-ayat kita nak fikir, nak susun semua dah jadi macam-macam. Jadi tak apalah. Tidak melengahkan masa, tak payahlah alur-alur lebih panjang sebab kita memang kelas kita berterusan tiap-tiap bulan, sebulan 2 kali dan ini merupakan kali yang kedua dan saya teruskanlah menjadi seni kepada Ustazah untuk mulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat lah saya kata yang mempengerusikan kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta sebentar ya. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. InsyaAllah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Rahman, ya Rahim. Allah sentiasa memberikan kebaikan kepada hamba-Nya bila mana hamba-Nya ingin kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, maka Allah berikan dia kefahaman dalam agama. Dan mudah-mudahan seperti mana yang sahabat, saya kata ustazah juga rasanya kan, doa Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil. Mana bacalah sebanyak-banyak doa ni, mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman dalam agama. Itu sebab kita nak faham, bila kita nak belajar, ya kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang memberi faham itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah melihat kepada usaha kita untuk bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan diri kita daripada tak tahu ataupun kita daripada tahu kepada faham. Sebab tahu dan faham adalah dua perkataan yang berbeza. Sebab tahu hanya sekadar tahu, tapi faham, dia faham tentang syariat, dia faham tentang solat, dia faham untuk beramal. Kalau tahu hanya sekadar tahu tanpa pergi kepada peringkat faham. Itu sebab bila kita nak pergi ke peringkat faham, maka kita kena bersungguh-sungguh untuk cari ilmu. Itu sebab bila mana kita bersungguh-sungguh cari ilmu, maka Allah akan berikan taufik kepada kita. Okey. Alhamdulillah. Kita pergi kepada kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli pada muka surat berapa Saya pun dah tak ingat dah. Pada muka surat 9 pada muka surat kelebihan sembahyang. Muka surat 6. Masya-Allah. Muka surat 6. Surat 6. Okey. Okey, muka surat 6 itu cara sembahyang. Okey. Kat sini disebutnya cara sembahyang iaitu seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sebut apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maksud dia apa? Sembahyanglah seperti mana kamu melihat
aku sembahyang. Makna disebut ro'a ni adalah melihat aku sembahyang. Jadi tu sebab kita nak tahu bagaimana Rasulullah sembahyang, kita kena pergi melalui ulama. Tu sebab tu kita kata nak Rasulullah ni, hadis Rasulullah nak pergi kepada direct dengan kita, kita tidak akan faham kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama. Tu sebab satu ayat yang menyebut laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku maka aku tidak mengenali Tuhanku. Maknanya melalui siapa? Melalui para ulama. Jadi kita tengok pada ayat dia sebut apa? Kita hendaklah mengikut apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diambil daripada ulama umat Islam yang terdahulu hingga kepada ulama yang terkemudiannya. Seperti yang disebut dalam kitab-kitab mereka, jadinya mereka ini dianggap orang yang tetap dalam mengerjakan sembahyang dan memeliharanya. Tu sebab kita ni tak boleh tinggal ulama. Kalau kita sebut, kalau tak ada ulama, kita takkan tahu cara bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solatnya. Tu sebab disebutnya Syekh Daud yang pengarang kepada kitab ni pesan kepada kita, dia nak sebut apa? Disebut jangan tinggalkan ulama. Itu sebab ulama lah yang paling rapat dengan Allah, yang paling dekat dengan Allah. Itu sebab dalam disebutnya dalam firman Allah, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT adalah di kalangan ulama. Jadinya untuk nak pimpin diri kita, untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu kita mengikuti ulama supaya kita tahu bagaimana keadaan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada rupa sembahyang. Apa yang disebut sini? Sembahyang ada dua rupa. Dia royak apa? Sembahyang ni ada dua rupa. Dia tidak akan lengkap dan sempurna melainkan adanya dua-dua rupa ni. Iaitu rupa luaran sempurna dan rupa dalaman yang hakiki. Dalaman yang hakiki maksud dia gapo? Okey, Cik Kelantan pula dah, tak apa deh. Ada orang Kelantan dalam ni. Tak apa, nanti dia orang translate. Okey, dalaman dia gapo? Dalaman dia adalah hakiki iaitu batin. Okey, jadi bila disebut dia huraikan lagi daripada dalam muka surat 7 dihuraikan lagi apakah yang dinamakan rupa luaran ni. Apakah yang dinamakan rupa luaran ni didetailkan, iaitu pertama syarat itu sebenarnya syarat itu sebagai rohnya. Maknanya nak sebut luaran kita ni kalau tak ada roh, ibarat kita tak boleh nak hidup. Tu sebab luaran dia. Kemudian rukun itu, syarat itu ibaratnya sebagai roh. Dia nak cerita syarat sah kepada sembahyang. Itu maksud dia lah. Syarat sah kepada sembahyang itu adalah ibaratnya adalah seperti roh. Yang kedua, rukun itu sebagai kepala dan badannya. Nak ceritanya rukun kepada sembahyang ni ibarat kepada kepala dan badannya. Nak ceritanya kalau rukun ni tak ada, maka tak sah kepada sembahyang kita. Begitu juga kita nak sebut berkaitan dengan diibaratkan kalau orang tu tak ada kepala ataupun kalau aksiden kena kepala, maka hayat dia tidak akan panjang. Gitulah pentingnya rukun dalam solat. Dan sunat aba'an itu sebagai anggotanya. Dia nak sebutnya ini ungkapan ataupun ibaratkan kiasan nak sebutnya. Jadi sebut dia kata sunat aba'at ni sebagai anggota. Maknanya pentingnya sunat aba'at, ia merupakan ibarat anggota kepada solat tu. Dan sunat hai'ah itu sebagai bulu perhiasan. Jadi kita nak sebutnya kalau sunat aba'at, contoh pada sunat aba'at ada doa kunut dan sebagainya. Jadi dia cantik bila ada kita menyempurnakan sunat aba'at ni. Itu sebab bila mana kita tertinggal dengan sunat aba'at, maka kita dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Okey. Yang ni seterusnya sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni adalah sebagai bulu kepada perhiasan. Maknanya dia sebagai kalau kita ibaratkan kita beli barang yang berharga, kita beli barang nak bagi pengantin, kita pergi ziarah kawan kita kahwin.
Jadinya kita beli barang takkan kita nak bagi barang semata-mata kan. Dia perlu dibalut, perlu di apa? Balutan dia mestilah cantik, berwarna-warni, indah. Maka indahnya pemberian tu. Begitulah ibaratnya sunat ayah ni ada sebagai perhiasan. Antara contoh kita nak sebut kepada sunat ayah ni adalah baca surah. Selepas Al-Fatihah, dia ada surah selepas Al-Fatihah. Ia dipanggil sebagai sunat hay'ah. Dan angkat tangan. Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar ni bukan takbir. Yang ini adalah merupakan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takbiratul ihram tu adalah sebutan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Yang angkat tangan ni adalah sunat hay'ah. Kalau Allahu Akbar tu kita tak angkat tangan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma ni kita kena sebut perkataan Allahu Akbar. Tapi kalau kita buat comel tak? Dia akan cantik lah. Solat tu tadi. Okey. Kemudian disebutnya lagi segala syarat rukun yang zahir dan sunatnya terbentuk daripada perbuatan berdiri. Dia nak cerita segala rukun, segala syarat rukun yang zahir dan sunatnya terbentuk daripada perbuatan berdiri, takbir, kemudian apa? Membaca Al-Fatihah, rukun, i'tidal, dua sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, tahiyat dan salam. Okey, yang ini dia nak sebutnya inilah antara syarat dan rukun yang ditunjukkan secara zahir. Perbuatan yang kita boleh kita lihat. Okey, manakala yang ini yang luaran, ini yang zahir dia nak cerita, tetapi bagaimana pula rupa hakikat yang batin? Okey. Bagaimana pula rupa hakikat yang batin? Ada soalan ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Hafidah. Okey, insya-Allah. Okey. Jadinya, okey, apakah yang dikatanya batin? Apa yang dikata hakikat batin? Hakikat yang batin. Batin itu ada dalaman. Pertama adalah khusyuk. Mana roh lah, roh dalam diri kita. Khusyuk, hadir hati, sempurna ikhlas, rendah diri. Yang ni yang kita nak bawa dalam solat kita ni. Tadi tu yang luaran yang kita gunakan untuk solat yang merupakan setiap pergerakan solat kita yang dipandang sebagai yang dipandang secara zahir. Tapi bagaimana dengan batin? Bila berkaitan dengan batin, maka dia termasuk kepada khusyuk, hadir hati kita ketika mana solat, sempurna ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita solat, kita rasa rendah diri bila mana kita solat. Tidaklah kita bila kita sembahyang tu kita rasa sembahyang kita lah yang paling cantik, sembahyang kita lah yang paling elok, lalu kita menjadi sombong. Bila kadang-kadang ada orang dia sembahyang, masa sembahyang dekat masjid, masa sembahyang di tengah-tengah ramai, dia sembahyanglah dengan penuh khusyuknya, dia sembahyanglah dengan penuh tertibnya. Tapi semata-mata dia apa? Semata-mata nak tunjuk ke orang yang dia sembahyang dia paling comel. Yang ini adalah sifat munafik. Bila mana duduk rumah, dia sembahyang ala kadar. Ini kita kena jangan orang macam ni. Itu sebab dalam sembahyang kena ada sempurna ikhlas dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sebut ikhlas. Saya ikhlas kat luar-luar pun sembahyang ala kadar, rumah pun ala kadar. Tak boleh lah macam tu kan. Maknanya kita perlu dengan beramal ibadah kita perlu disusuli, disertai dengan ilmu. Barulah adanya ciri-ciri rupa hakikat yang batin. Okey, saya sambung balik. Apa lagi? Rupa hakikat yang batin, memahami makna bacaan dan tasbih dan lain-lain tanggungjawab sembahyang yang batin. Dengan kata lain, rupa luaran, gapo rupa luaran tu tadi? Iaitu zahir. Rupa luaran zahir tu, rupa luaran iaitu zahir, sembahyang itu adalah bahagian badan dan anggotanya. Dia nak ceritanya, rupa luaran sembahyang itu ibarat sebagai badan dan anggotanya. Sebab dia banyak menggunakan pergerakan.
Tetapi manakala rupa dalaman itu adalah bahagian hati dan rahsianya. Apa dia rahsia? Allah melihat pada hati kita bila mana kita melaksanakan solat. Inilah tempat yang menjadi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab hati ni tempat Allah telik. Hati ni tempat Allah tengok. Hati ni tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana rupa hakikat batin kita ni cantik, bila mana rupa hakikat batin kita ni comel, maka situlah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana hakikat rupa yang batin kita bila mana kita semayang ni ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka situlah timbangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan solat hamba-Nya itu sebagai pahala. Itu sebab kata Imam Al-Ghazali, ni nak katanya bandingan, ni nak sebut Imam Al-Ghazali ni dia nak buat bandingan. Apa dia sebut? Umpama orang yang mengerjakan sembahyang dengan rupa luaran saja. Orang yang sembahyang dengan rupa luaran sahaja, dia kata. Tapi lalai daripada hakikatnya. Luar nampak cantik, luar nampak comel. Tetapi lalai daripada hakikatnya yang batin. Maknanya apa? Cuai ataupun kita kata lalai. Dalam dalaman dia lalai. Dalaman dia tak khusyuk. Diumpamakan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebut, diumpamakan satu orang yang telah menghadiahkan dayang yang telah mati, yang tiada roh lagi kepada raja yang amat besar darjatnya. Nak cerita. Supaya saya sebut tadilah. Ibarat kita beli hadiah, kita bagi hadiah tu dengan kosong, dengan tak ada balutan, dengan tak ada kotak dan sebagainya. Itulah ibaratnya kita menghadiahkan solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala orang yang mengurangkan dalam mengerjakan rupa zahir sembahyang itu diumpamakan orang yang menghadiahkan dayang yang terpotong anggota dan tiada dua matanya kepada raja. Maksudnya gapo tu? Maksud dia kata yang mengurangkan. Tengok kat sini, yang mengerjakan diumpama orang yang menghadiah. Okey. Orang yang mengurangkan dalam mengerjakan rupa zahir. Maksud dia apa? Yang mengurangkan rupa zahir ni maknanya dia tidak ambil berat tentang sunat abad. Tu bila mana orang meringankan sunat abad, ibarat dia ni bagi benda dekat orang keadaan rosak. Keadaan cacat. Katalah kita beli apa? Kita beli cawan kaca contoh. Cawan kaca tu cantik, boleh guna. Tapi ada sepihan pecah atau retak kat situ. Maka kat situ nampaklah kecacatan yang kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi disebut kat sini, kedua-dua hadiah ini dihadapkan kepada kehadapan raja itu untuk dihadiahkan kepadanya. Maknanya tak cantiklah kita buat macam tu. Tak cantiklah kita sembahyang, kita semayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ibarat ala kadar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang menentukan kehidupan kita, yang memberi rahmat kepada kita, yang memberi rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini disebutnya lagi. Sudah tentulah raja tersebut akan murka dan marah kepada mereka kerana perbuatan itu seolah menghina kemuliaan kerajaannya dan meringankan tanggungjawab terhadap kerajaannya. Maknanya yang saya sebut tadi, ibarat kita ni buat remeh kepada Allah SWT, tidak menganggap kebesaran Allah SWT terhadap diri dia. Tidak mengakui kebesaran Allah SWT terhadap dirinya. Itu sebab kadang-kadang kita jumpa orang besar-besar, dia ada protokol dia, ada gerak langkah dia macam mana, kaki langkah kat mana, diri dekat mana, tunduk cara macam mana. Ada kaedah, ada cara, ada syarat dan sebagainya. Tetapi apatah lagi dengan Allah SWT. Lagilah kita kena jaga dari segi solat kita. Okey. Kemudian katanya lagi, dia kata apa? Fikirlah keadaan diri kamu yang menghadiahkan sembahyang kepada Tuhanmu. Maknanya dia kata telik tengok kita ni sembahyang ni dengan Allah SWT yang kita hadiah kepada Allah, yang kita sembahyang setiap hari ni, yang kita sembahyang daripada pagi kita celik mata sampai kita tidur balik, bagaimana sembahyang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tu dia kata apa? Kemudian dia kata apa lagi? Janganlah sampai demikian. Takutilah kamu akan perbuatan sebegitu, kerana perbuatan sebegitu pasti akan mendapat siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia kena, Imam Al-Ghazali ni nak sebutnya kita, kena sedarlah kita ni. Kan? Adakah kamu ingin mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atas amalan kamu kepada Allah? Amalan tu apa? Amalan ibadah solat kita. Tu sebab tu kita kata kita takut-takut. Jadi takutilah kamu dengan perbuatan sebegitu, kerana perbuatan sebegitu pasti mendapat siksaan daripada Allah. Ketahuilah bahawa kadar nikmat Allah yang paling besar dianugerahkan kepada sekalian hamba-Nya adalah sembahyang 5 waktu, seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut apa? Rasulullah sebut apa dalam hadisnya? Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Disebut ma utiya 'abdun fi hadhihi dunya khairan lahu min an yu'zana lahu fi raq'atain yusallihima. Maksud dia apa? Tiada anugerah yang lebih terbaik kepada seseorang hamba di dunia ini daripada diizinkannya pada 2 rakaat yang ia sembahyangkannya. Nak sebut dekat sini besar fadilatnya bila mana kita mendirikan solat. Besar fadilat dia adalah melebihi seisi dunia. Sebab anugerah yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab solat inilah merupakan satu ikatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kekuatan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sembahyang itu sepertinya puasa kita kata setahun sekali. Kalaulah sembahyang itu seperti mengerjakan haji setahun sekali. Kalaulah sembahyang itu sepertinya zakat, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ini pun hok sembahyang ni sehari semalam ni pun kan goyang juga keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab kita perlu dengan sembahyang supaya menjadi pengukuhan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, disambungnya lagi disebut apa? Okey. Fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaih. Di dalam sembahyang itu dia dapat bersunyian bersama Tuhannya, mengasingkan diri serta bersekedudukan dengannya dan memutuskan diri daripada diri kepadanya. Wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujubu wal astar wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruqu fiha al-anwaru wa fiha takunul munajatu wal musafah. Dia sebut lagi wahiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jalla. Dia sebut apa lagi? Di dalamnya segala dinding dan takbir yang bukan takbir. Di dalamnya segala dinding dan tabir yang menyelubungi hati-hati mereka, diangkat dan terdedah padanya segala hakikat dan rahsia, dan terpancar padanya pelbagai cahaya, padanya berlaku munajat hamba dengan Tuhannya serta jernih hati dan segala rahsianya. Ini adalah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya bila mana kita mendirikan solat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Allah tidak akan putus. Bila mana kita mendirikan solat kita kepada Allah SWT, maka segala dinding dan tabir yang menyelubungi hati-hati mereka ini, maka Allah angkatkan segala hakikat dan rahsia. Itu sebab sembahyang dari segi bahasa itu adalah doa. Kita meluahkan perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehebatan dan fadilat dalam solat. Itu sebab kita kata orang yang tak solat maka runtuhnya pada agamanya. Itu sebab kekuatan kita, pertalian kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita memutuskan solat itu dengan tidak menghubungkan diri kita dengan Allah, maka runtuhnya agama.
Itu sebab solat tu penting. Soalan yang pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah solat di padang mahsyar. Kalaulah kita buat baik macam mana sekalipun, sedekah banyak mana pun, Masya Allah, tolong orang banyak mana pun, tapi kita tak solat, maka tidak ada bahagian kita di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kena jaga-jaga bahagian solat dan kena pasti dan faham adakah solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ditekankan oleh Imam Al-Ghazali bahawa rupa luaran dan bukan Imam Al-Ghazali, dan kitab Muniatul Musalli, dan disokong oleh Imam Al-Ghazali pentingnya anggota zahir dan anggota batin itu untuk menjaga solat-solat kita supaya dia menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi kepada kelebihan sembahyang. Disebutnya apa? Muhammad bin Ali At-Tirmizi Al-Hakim disebutnya radhiyallahu anhu, disebutnya apa? Bahawa sembahyang itu adalah tiang agama, iaitu Imanuddin. Imanuddin ni apa? Tiang kepada agama kita, tiang kepada akidah kita, tiang kepada kekuatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia merupakan kefarduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam supaya kita ni bersembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu adalah Allah mewajibkan sekalian hambanya supaya sekalian hambanya itu dia hadap kepada Allah SWT dalam rupa kehambaan. Kita nak hadap Allah SWT ni kena hadap dengan rasa rupa hamba kita kepada Allah SWT. Dengan keadaan apa? Dengan keadaan merendah diri. Apa yang dikata merendah diri itu adalah tazallula. Okey, tazallula. Tazallula ni adalah merendah diri kepada Allah SWT. Kena ada ciri yang seperti ini bila mana kita mendirikan solat. Kemudian tasliman. Tasliman ni adalah menyerah diri kita kepada Allah SWT. Bila kita rendah diri kita kepada Allah, lalu kita menyerah diri kepada Allah, iaitu tasliman. Kepada siapa kita nak rendah diri? Siapa yang kita nak serah diri kita ni? Yang kita nak serah diri kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia pergi kepada tabazzulan. Tabazzulan ni ada ialah maksud dia apa? Menghina diri kita di hadapan Allah SWT. Itu sebab bila mana kita ni beramal dengan ilmu, maka kita rasa hinanya diri kita kepada Allah. Kemudian pergi kepada kita pergi kepada takhusyu'an. Takhusyu'an ni adalah khusyuk kita kepada Allah SWT. Khusyuk tu maksudnya dua keadaan lah. Dua perkara, iaitu yang kita perlu jaga anggota zahir dan anggota batin. Yang ini yang menjadikan kita khusyuk kepada Allah SWT. Tu sebab bila kita semayang ni, kalau mata kita tak jaga, maka dia akan mengganggu kepada anggota batin. Contoh, macam mana okey, kita semayang Allahu Akbar. Tak. Kita pun telik ke semayang orang. Yang ini ke semayang Siti Khadijah ni. Yang ini tak cantik ni ke semayang dia. Bila kita tidak menjaga pada mata, maka dia akan mengganggu kepada anggota batin kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kena jaga dua anggota ni. Maknanya dia duduk keadaan tetap dan khusyuk. Tetap kepada anggota. Kemudian kepada takhuddu'an. Takhuddu'an maksud dia khudu'. Khudu' ni apa? Maksud dia apa? Khudu' ni dia cenderung hati dia kepada Allah SWT. Maknanya kita semayang ni kena cenderung hati kita kepada Allah SWT yang dinamakan khudu'. Takhuddu'an. Kemudian pergi kepada gemar atau seronok, suka, iaitu taraghuban. Taraghuban ni adalah seronok, suka bila mana nak semayang. Tu orang para sahabat, salafus salih, para tabi'in, bila mana dia mendirikan sembahyang, dia rasa seronok. Ibaratnya syurga segera bagi dia. Kita ni nak letakkan syurga segera ni susah. Nak syurga segera dalam sembahyang ni susah. Kalau syurga segera tu, ibarat kita tengok makanan yang banyak, syurga dunia lah. Tengok pemandangan yang cantik, wow, syurga dunia. Tetapi para salafus salih melihat kepada sembahyang dia itu sebagainya syurga dunia baginya. Kemudian kita pergi kepada sifat rindu dendam. Rindu dendam maksudnya
Tamalluqan. Tamalluqan ni adalah rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sembahyang tu tak sabar-sabar nak tunggu asar. Dan asar dah sabar-sabar nak tunggu maghrib. Bila mana ada sifat perasaan macam tu, maka dia boleh membentuk diri dia melalui solat dia. Dia boleh tarbiyah diri dia melalui solat. Tu sebab rukuk ni disebut sebagai khudu'. Khudu' ni tadi kita sebut apa? Khudu' ni adalah merupakan cenderung hati kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sujud ni yang merupakan bagi sujud. Sujud itu rupa bagi khusyuk. Sujud itu rupa bagi khusyuk. Masa kita sujud tu kan, tak geraklah badan kita. Memang nampak sepertinya khusyuk. Kalau kita tengok orang sembahyang jemaah tak? Kita tengok orang sembahyang yang pergerakan, kemudian dia sujud kan. Nampak cantik, nampak tenang, nampak khusyuk dan sebagainya. Itulah yang disebutnya sujud itu rupa bagi khusyuk. Julus ni apa? Julus iaitu duduk. Merupakan bagi gemar. Macam ni kalau kita kata macam ni, julus ni ibarat bagi gemar. Contohlah duduk antara dua sujud. Okey, duduk. Kita kan kalau macam orang nak berbual dengan kita kan orang nak berbual dengan kita, kita berminat nak bercakap dengan dia, kita berdiri ke kita duduk? Kita berdiri ke kita duduk? Kita akan duduk. Kita akan duduk sekali dengan dia. Sebab apa? Minat kepada sesuatu. Minat untuk kita dan dengar. Itu maksud kepada julus, iaitu rupa bagi gemar. Julus ni maksud dia duduk. Duduk. Masa kita duduk antara dua sujud ni, ibarat bagi sebagai orang yang gemar, orang yang suka dengan sesuatu. Dan tasyahud itu rupa bagi rindu dendam. Ini nak ceritanya, dia nak cerita gambaran-gambaran. Gambaran rukuk tu macam siapa, sujud tu ibaratnya macam mana, duduk tu ibaratnya macam mana, duduk keadaan duduk itu ibaratnya kita berminat kepada sesuatu. Kemudian tasyahud itu merupakan rindu dendam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutnya lagi, maka sekalian hamba menghadap Allah supaya Allah menghadap mereka dengan belas kasihan dan lemah lembutnya dan menghampiri mereka. Sungguh tiada suatu pekerjaan agama yang besar daripada ini. Ini itu apa? Ini itu adalah solat. Nak ceritanya tak ada benda pekerjaan yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih penuh dengan rasa kasih, yang penuh rasa sayang, melainkan dengan solat. Nampak pergerakan kita kan? Pergerakan kita. Ibarat rasa rindu dendam, bila rasanya rasa khusyuk, ibaratnya rasa gemar, ibaratnya rasa gemar, bukan ibaratnya sepertinya rindu dendam kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana perkara-perkara ni bila kita buat, kita hadir hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah ni akan hadap mereka yang hamba dia ni yang solat ni penuh rasa belas kasihan. Allah akan kesian kepada hamba ni yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pandang, Allah menghadap mereka dengan lemah lembutnya, lalu Allah menghampiri mereka. Tu sebab bila mana dalam Al-Quran disebutnya, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kan bila mana fa iza, maka bila mana hamba-Ku bertanya di manakah aku, maka katakanlah aku ni dekat dengan hamba-Ku. Makna kita nak dekat dengan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah melalui solat. Makin banyak kita beribadah, makin banyak kita sujud kepada Allah SWT, makin Allah dekat dengan hamba-Nya, makin Allah belas kasihannya kepada hamba-Nya, makin Allah berlemah lembut kepada hamba-Nya. Ini yang nak dimaksudkan bagaimana bila mana kita hidupkan roh dalam solat kita. Kemudian disebutnya lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya sembahyang itu nur. Nur, maknanya apa? Nur tu apa? Nur itu adalah ibarat memimpin kita jalan yang benar. Contoh, kalau kita pergi mana-mana, kalau tak ada lampu kereta, lagu mana kita? Sesat kita. Itulah ibaratnya adalah solat. Solat ni adalah panduan dalam kehidupan kita. Panduan dalam hala tuju kita.
Bila mana cantiknya solat seseorang itu, maka cantiklah kehidupan dekat luar. Tetapi bila mana dia solat tanpa ilmu, dia solat dengan ala kadar, dia solat dengan tanpa penghayatan di dalam solat, maka di luar solatnya hidupnya akan jadi kelang kabut. Hidupnya akan resah dan sebagainya. Tu ia bermula dengan apa? Dia bermula dengan solat. Tu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut was-salatun nur. Solat sembahyang itu adalah cahaya. Sembahyang itu adalah nur. So, disebutnya lagi, kemudian sabdanya lagi, Allah sentiasa menghadap hambanya dengan mukanya. Muka ni maksud dia kinayah lah. Menghadap hambanya dengan mukanya. Mukanya maka muka Allah. Tetapi Allah sentiasa memberi perhatian kepada hamba dia. Perhatian apa? Melalui apa? Dengan rahmatnya. Bila mana Allah beri perhatian, maka Allah akan turun rahmatnya kepada hambanya. Bila? Selagi mana? Selama hamba itu kekal dalam sembahyangnya. Dan Allah menetapkan mukanya kepada seseorang itu selama dia kekal menghadapnya. Dia nak maksud kepada muka kepada seseorang itu tu, maksud dia apa? Allah ambil peduli kepada dia. Allah akan jaga dia selama mana? Selama dia kekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap tu macam mana? Selama dia duduk dalam keadaan solat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak ceritanya, siapa yang dapat nikmat solat, ibarat dia dapat syurga dunia. Yang disebut tadi, syurga-syurga dunia ni yang diperolehi oleh salafus salih, para tabi'in, para sahabat dan sebagainya. Bagaimana mereka rasa indah bila mana mereka mendirikan solat. Itu sebab pernah seorang sahabat, bila mana dia mendirikan solat kan, dia dirikan solat dia semayang. Kemudian bila dia semayang tu, dia nampak apa burung terbang dia semayang di ladang kebun kurma dia. Kan dia semayang di kebun kurma dia. Masa dia semayang tu, dia terganggu dengan burung yang terbang antara pokok ke pokok. Jadi bila dia semayang, dia terasa yang dia ni duk jadi macam lalai kerana dia memerhati burung tu pergi kepada pokok kurma dia. Dia takut burung tu duk ganggulah. Kalau Kelantan duk kenak. Kenak ni maknanya dia merosakkan pohon-pohon kurma ni. Jadi bila dia rasa bersalah tu, lepas habis dia semayang tu, dia menangis, dia isak-isak kerana dia terganggu dengan dunia. Lalu dia buat apa? Lalu dia menjual seluruh kebun kurma dia. Sebab apa? Sebab terlalai dengan pokok kurma tu. Begitulah para sahabat. Masya Allah. Kalau kita tak teringat ke skater, nak jual kereta ke? Tak jual kereta tak. Tak sampai ke nak jual kereta. Angkat takbir Allahu Akbar. Nampak apa anak main telefon. Dah terganggu dah perasaan. Dah terganggu perasaan tu. Adakah kita sampai nak jual telefon? Kita tak sampai kepada tahap tu. Cumanya perlulah kita berusaha untuk sampai ke tahap bagaimana yang dirasai oleh salafus soleh. Okey, kita dah sampai pukul 9. Jadinya saya nak tengoklah kok ada yang termenung ke kan. Tiba-tiba yang angguk-angguk ke kan. Saya takutlah. Tiba-tiba dah pandang saya 2-3 kan. Tiba-tiba dah geleng-geleng je kan. Tu maknanya dah sampai waktulah kan. Jadinya kalau adalah setakat ni, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya insya-Allah saya cuba jawab sekadar mampu, sekadar ilmu saya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya Ustazah, macam mana dengan solat sunat Ustazah? Kita Okey. kena buat Solat sunat sama. Bagaimana kita menjaga keadaan rukun kita? Okey, cuba habiskan soalan. Takut saya ni tiba-tiba potong soalan orang kan. Aku nak tanya solat sunat tu aja. Okey. Okey, macam mana kita ni solat sunat dengan solat fardu tu, keadaan dia macam mana? Adakah berbeza ataupun tidak? Ya. Okey. Kita bagaimana kita menjaga solat fardu, begitulah kita kena menjaga kepada solat sunat. Sekiranya sunat abad itu tertinggal dan sebagainya. Sunat-sunat abad kan. Jadi kita kena buat juga sujud sahwi. Sama je keadaan dia. Cuma bezanya dia adalah solat sunat. Supaya juga macam mana kita solat fardu, macam mana solat sunat, dia kena sama jaga. Rukun dia sama, syarat dia sama kan. Sama je. Jadi cumanya
dia itu adalah fardu, yang ini adalah sunat. Okay, wallahu a'lam. Kan kadang-kadang Ustazah kita nak cepat kan. Kita tak baca surah kan. Kita baca Fatihah sahaja. Bila mana sunat? Ya, sunat lah. Sunat. Jadinya kalau sunat kan dia kalau pasal bila kita solat fardu, okey, rakaat pertama kita baca surah kan? Surah Al-Fatihah, kemudian Lazim, ayat lazim lah. ayat lazim. Okey, rakaat kedua surah Al-Fatihah dengan surah lazim kan? Ya, Kan rakaat ketiga tu, katalah ketiga dan keempat tu surah Fatihah saja kan? ya, ya. Tetapi bila mana adab ataupun bagaimana kita solat sunat ni, dia semua setiap rakaat itu dia perlu ada surah. Ya. Setiap rakaat dia tu perlu dengan ada surah. Ya. Walaupun kita buat solat tasbih, kan? Solat pertama ada rakaat pertama ada surah dia, rakaat kedua ada surah dia, rakaat ketiga ada surahnya, rakaat keempat juga ada surahnya. Supaya apa? Supaya kita juga menjadikan solat sunat ini sebagai tampungan kepada solat fardu tu tadi. Sebab kadang-kadang kalau kita pasal khusyuk, Ustazah saya ni kan macam mana kalau saya ni macam menangis? Ada juga orang tanya saya, macam mana lah kalau saya ni menangis, semayang saya tu macam mana Ustazah? Boleh ke tidak kita ni menangis? Saya nak jawab, bila mana kita ni semayang, tu kadang-kadang soalan tu tak apa, saya tanya soalan saya jawab. Biasanya dia nak kadang-kadang bukan tak nak tanya soalan. Tak tahu nak cerita soalan apa, nak reka soalan apa, ataupun nanti kadang dah habis Zoom baru dah teringat nak tanya soalan. Tak apalah. Sekurang-kurangnya yang saya sampaikan ni mungkin ada persoalan daripada muslimat. Jadinya katakanlah kita semayang kan kadang menangis kan. Boleh menangis, tak ada masalah menangis. Tapi jangan sampai mengganggu kepada khusyuk kita. Bila mana kita terlalu emosi, dia akan mengganggu kepada khusyuk solat kita. Dan di situlah syaitan mengambil peluang untuk mengganggu solat kita kepada khusyuk. Lepas tu kita akan tak tahu kita duduk mana. Dah tak tahu mana rakaat ke berapa. Kan? Jadi boleh kita nak kepada sedih, tapi jangan terlalu ikut sangat perasaan tu. Jangan ikut. Yang ikut tu syaitan tu. Dia ajak kita, dia sayu-sayukan lagi hati kita. Nampak macam baik, tapi akhirnya akan mengganggu kepada solat kita. Nanti bila nak doa tu nak meraung ke kan, nak meratap kan doa tu kan. Kat waktu semayang tu, makna kena jaga pada emosi. Sebab tu saya nak cerita pengalaman lah kan. Nak cerita pengalaman ni, pengalaman saya lah. Jadinya bila saya pernah pengalaman saya masa saya solat tasbih. Kalau di muslimat dekat sini, dia mesti nak setiap kuliah. Kalau saya kat Kelantan ni, seminggu tu lebih kepada 10 kuliah dalam seminggu. Kuliah di masjid lah. Jadi dalam semua nak solat tasbih. Maknanya jemaah tu nak solat tasbih. Maknanya dalam seminggu sekali mesti nak solat tasbih. Jadi bila kita orang buat solat tasbih, masa ada satu tempat tu, kita buatlah solat tasbih kan. Solat tasbih kan, solat tasbih kan masa kita qiyam tu 15. Betul tak? Masa kita rukuk tu 10, lepas tu kita i'tidal 10 kan? Jadi masa rakaat yang terakhir tu, rakaat terakhir masa sujud tu, rakaat terakhir, sujud yang terakhir, rakaat terakhir dan sujud terakhir tu masa sujud, dia mula rasa sebab. Sebab tu kita nak minta dengan Allah tu mula mari rasa sebab. Bila mula mari rasa sebab tu, dia dah jadi emosi lah. Pengalaman tu bila jadi emosi tu dah menyesal. Siapa tak tahu yang kita nak bangun ni kita duduk. Adakah kita ni duduk antara dua sujud ataupun kita duduk tahiyat akhir? Nak bangun ni. Dah kita imam dah. Tak? Orang duduk belakang duduk ikut. Jadi sujud lama lah masa tu. Dan nunggu saya fikir ni saya duduk kat mana. Jadi itulah pengalaman tu supaya kita ni berhati-hati kepada sepanjang solat kita. Jangan terpedaya dengan syaitan. Okay. InsyaAllah.
Okey, tak ada. Ada lagi? Cumanya boleh ke Ustazah saya bagi tahu, takut bagi tahu dulu pada pengurusan pula. Nanti bila puasa kan, waktu puasa kita nak macam ni payah dah kan, sekarang kita dah boleh dah sembahyang tarawih. Alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Kita dapat sembahyang tarawih ramai-ramai. Tu satu semangat lah syiar kita. Nanti insya Allah katanya kita akan buat selepas subuh. Selepas subuh tu kita buat lalu. Kecik Kelantan pula dah. Kita buat terus. Ya, Buat lalu tu macam hari-hari pula bunyi kan. Kita buat terus. Lepas subuh tu Baik dah. segar sikit lah. Baru kenyang kan. Baru Assalamualaikum, makan Ustazah. sahur. Ya? Okey nah. Menyentuh pasal waktu untuk pengajian kita ni. Betul lah macam saya kata tadi. Sebab muslimat pun dah kat sini dalam dah siap. Bagi tahu dia siap. Memang bulan Ramadan nanti kuliah Ustazah akan bermula selepas subuh. Jadi kita tukar malam tak ada lah. Kita ganti kepada waktu selepas subuh. InsyaAllah boleh ikut semua no? InsyaAllah. Sebab kita masa tu ada tenaga lagi tak. Baru lepas sahur tu kan. Baru lepas sahur tu ada tenaga lagi. Kak Ustazah tak ada masalah halangan berapa? Saya kuliah tetap macam biasa. Kuliah saya di masjid tapi cumanya kuliah di masjid dalam pukul 9, 9.30 macam tu lah. Jadi sempatlah dan lah habis pada kuliah di Google Meet, saya pergi ke masjid lah. Ya, apa InsyaAllah. untuk solat kita ni tadi berkaitan dengan solat fardu kan. Jadi boleh tak nak remind balik untuk ibu-ibu kita ni sebab solat tarawih ni setengah sekali, lepas tu kita kali ni boleh dapat lah berjemaah kat masjid lah kan. Jadinya Ustazah bagi sikit lah tip tarawih untuk jemaah-jemaah kita ni untuk ingat balik lah retail semua tu. Solat tarawih dah ada 20 retail 3 apa dia kewajipan dengan solat tarawih tu. Sunat tu. Ya, untuk mendapat orang kata kelebihan fadilat tu. Kurang jelas. Fadilat? Kalau solat tarawih ni untuk sebaiknya 8 ke 20 ke macam tu. Okey, Okey, solat tarawih ni di atas kita lagi banyak lagi bagus. Lagi banyak lagi bagus. Makin kita sebenarnya solat ni adalah satu penerapan ataupun kita kata satu kekuatan rohani. Ia akan membantu kepada kekuatan rohani. Tu sebab orang ni dia kuat atas sebab rohani dia. Macam kita lagi ni nak boleh sampai sini nak dengar orang ni waktu ni dah pukul 9 dah kan. Sepatutnya dah susun dah bantal atas tilam tu kan. Dan nak standby nak baca surah Al-Mulk. Tapi gagah diri lagi nak pergi kuliah. Itu sebab apa? Daripada mana? Daripada kekuatan rohani dia. Tu sebab kadang-kadang saya dalam kuliah, kita kuliah ada orang sakit sampai mengesut. Besar kaki dia. Sampai juga di kuliah. Ada orang umur 90 sampai juga di kuliah. Ada orang sihat tak sampai. Ini kata pemantapan rohani dia. Macam itulah bila mana kita sembahyang. Bila mana kuat kita sembahyang, makin kuatnya rohani kita kepada Allah SWT. Jadinya nak tanya ni, saya pergi kepada soalan apa yang terbaik, saya kata lagi banyak ada lagi bagus. Tetapi terpulang kepada kemampuan kita. Tak. Kalau kita kata masjid ni buat 8, jangan kata tu email tu. Tu email tu buat 8, kita nak buat 20, 21 kan. Kita nak kau banyak kau bagus. Kau banyak kau bagus. Kan lagi banyak lagi bagus. Kita tengok kepada kemampuan. Sekarang kan dah banyak-banyak sangat sekarang kan. Dah tertidur. Kan yang makmum tu dah tertidur, dah makan kenyang baru lepas buka puasa kan. Dah tertidur, sujud tu pun dah lama dah kan. Jadi biarlah apa pun cara kaedah dia, yang penting adalah kualiti kepada sembahyang kita tu. Tapi kalau mampu nak banyak, silakan, alhamdulillah kan. Ahlan wa sahlan, lagi banyak lagi bagus, tetapi kita bukan memikirkan kepada kuantiti, tetapi kita memandang kepada kualiti dalam solat kita. Bila mana kita sembahyang walaupun 8 rakaat, tapi khusyuknya kita, datangnya hadirnya hati kita kepada Allah,
kan, hadapnya kita rasa rendahnya diri kita kepada Allah, hinanya diri kita kepada Allah, ada roh dalam hati kita bila mana kita sembahyang walaupun 8 rakaat, tetapi itu yang Allah pandang atas kualiti kepada sembahyang tu. Okey, bila jemaah saya tak rasa khusyuk bila baca Fatihah kerana kejap saya tengok. Okey. Tapi kan ada yang sembahyang 21 kan, 21 rakaat. 20 rakaat, 21. Seronok. Sebab apa? Imam dia pandai. Dia okey. Dia ni pandai. Sebab tu imam tu kena ada ilmu juga. Dia kena pandai meraihkan makmum di kat belakang. Janganlah satu rakaat, satu surah. Aduh, mabuk orang kan. Ada yang syahid masa tu. Mana kena pandai cara. Ada yang dia baca dalam satu muka tu dia bagi kepada 3. Jadi sukalah orang kan, walaupun banyak pun tak rasa lama. Okey, Ustazah, bila berjemaah saya rasa tak khusyuk bila baca Fatihah kerana pada yang sama imam baca surah. Macam mana tu Ustazah? Oh, jadi macam terganggu. Maksud dia apa? Maksud dia terganggu bila dia nak sembahyang tu, bila imam baca surah tu dia jadi terganggu. Jadinya kita kena ni lah. Kita kena tumpu jugalah. Sebab tu surah Fatihah ni adalah rukun dalam sembahyang. Rukun dalam sembahyang. Jangan kita terikut kepada tu, sebab yang dikata ni kena ada anggota batin, kena jaga kepada anggota zahir dan batin. Jadi bila mana kita ni telinga kita ni ke arah kepada bacaan imam, dia akan mengganggu kepada anggota batin kita. Tapi payah juga lah. Nak macam mana Ustazah? Tapi dah kuat nak macam mana? Saya nak buat macam mana? Jadi usahakan juga, baca juga bismillah, baca juga sampai habis. Sampai habis surah. Baca sampaikan habis Fatihah tu. Kan masa lepas imam baca Fatihah tu kan imam senyap sekejap kan. Jadi ambil kesempatan untuk baca. Ambil baca tapi dengan tartil lah, dengan tertib. Bacaan dengan betul lah. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tanya soalan? Ya, boleh insya-Allah. Tadi berkaitan dengan Ustazah kata bila dalam semayang tu kadang-kadang kita jadi macam lupa rakaat, kemudian kita macam kita nak buat rasa jadi macam kita ni hamba pada Allah, kita kadang-kadang menangis, kita tadi aku sujud. Ustazah kata tu satu macam mainan syaitan kan? Dia mengganggu pada emosi. Dia ganggu macam emosi kita. Macam mana kita nak buat rasa khusyuk tu hadir dalam keadaan diri kita rasa waktu sujud, waktu rokok, waktu kita baca surah. Okey, bila mana kita sujud kan, bila mana kita sujud kita tak nak kita ni terpengaruh daripada syaitan. Boleh kita datang khusyuk kita kepada Allah, kita sebut apa pada diri kita? Ya Allah, terimalah solat aku ya Allah. Tu je kita pegang. Kita pegang situ ya. Ya Allah, terimalah solat. Cakap dalam hati dan cakap luar dengan mulut. Tak. Ya Allah, terimalah solat aku ya Allah. Masa kita tunduk dengan Allah ni, kita sujud dengan Allah ni, ya Allah, terimalah solat aku. Itu je. Jangan pergi kepada emosi yang lain. Terimalah solat aku ya Allah. Hinanya aku hari ni ya Allah. Ya Allah, hinanya aku. Itu je. Bila kita banyak bercampur dengan banyak-banyak perkara, maka di situ akan mengganggu kepada emosi. Jangan terlampau macam okey, kita nak tuju diri kita ni apa pada Allah. Kita nak tuju diri kita, hinanya diri kita pada Allah ataupun apa? Kurangnya diri kita kepada Allah. Ya Allah, terimalah solat aku. Ambil salah satu benda yang kita pegang, satu perkataan tu untuk menjadikan kita ni rendah diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlalu banyak. Ya Allah, aku nak ni, ya Allah ni anak jadi gini ni, apalah nasibku kan. Ya, jadi bila terlalu banyak campur aduk, maka emosi tu tidak menentu, akhirnya ia akan mengganggu kepada kualiti pada sembahyang kita. Jadinya kita kena tengok kepada apa yang kita nak bagi tahu Allah ni tentang diri kita. Nak minta Allah, ya Allah, terimalah solat aku ya Allah. Terimalah solat. Kalau engkau tak terima solat aku ya Allah, bagaimana aku nak jawab di hadapanmu nanti ya Allah. Itu je. Kan? Ya Allah, terima solat aku ya Allah. Terimalah solat aku ya Allah. Itu je kita minta kepada Allah. Ataupun kata, ya Allah, hinanya aku ya Allah. Hinanya aku di hadapanmu ya Allah. Hinanya aku ya Allah. Kurangnya aku. Itu je saja yang kita tumpukan kepada Allah SWT.
Supaya bila kita terlalu banyak tu, itu yang jadi mabuk tu. Kalau yang mabuk tu tak tahu gimana dah. Jadi syaitan ambil peranan. Syaitan mengambil peranan dan pada situlah kita jadi bukan terlalai. Jadi kita jadi duduk dalam keadaan was-was. Maka dia masuk kepada unsur was-was dalam diri kita. Okay, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 2-3 persoalan juga ni. Minta kalau boleh dijelaskan kan. Pertama, nakkan mungkin cara terbaik lah. Okay, kalau kita nak sempurnakan kita punya solat ni kan kita buatkan dengan sunat awal, sunat sebelum ni kan lah. Qabliyah. Macam qabliyah dengan wiqfiyah kan, tapi dalam masa yang sama mungkin kita tak rasa kita ada hutang-hutang solat ni, tapi kita nak lengkapkan, mungkin kita ada yang terlalai ke atau terleka ke, yang kita rasa kita nak cover macam nak solat, qada solat lah contohlah maksud saya ni. So is it kita kena dulukan yang qada dulu ke, ataupun kita kena coverkan dengan yang sunat-sunat qabliyah dengan ba'diyah tu. Itu satu. Lepas tu nombor 2 Ustazah, macam mana kalau kita solat berjamaah tapi ada situasi kadang-kadang jemaah yang sebelah kanan atau dekat dengan kita ni ataupun belakang kita, bacaan dia yang pada kita dengar pada telinga kita kuat dan macam mengganggu kita, dan kita rasa bacaan dia macam tak betul, kita dah terganggu soalan kita punya bacaan, kita punya solat tu. Macam mana nak orang kata apa, buang dia punya concentrate nak fokus sembahyang tu. Itu satu, bila jemaah saya selalu terjadi juga macam tu lah. Right, itu nombor 2. Dan nombor 3, adab kalau kita berjemaah kan Ustazah, betul ke, sebab saya tak pastilah benda ni betul tak betul. Katanya kalau tahiyat akhir tu, kalau kita nak lebihkan doa kita, nak minta dengan Allah kan, ada ayat-ayat yang kita boleh baca. Dia tak boleh berlebih macam tak boleh berlebih ke, ataupun maksud saya macam jangan terlalu lama sangat ke, ataupun macam mana? Sebab ada yang kata you tak boleh, sebab kalau buat macam tu buat seorang-seorang kat rumah tak apa, kalau berjamaah tak boleh lama-lama sangat di tahiyat akhir tu. Itu saja nak confirmkan lah. Betul tak betul? Yang saya fahamkan lah, saya pernah dengar lah orang bercerita. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Soalan ni kan, soalan selalu orang nak tertanya-tanya tapi tak tahu macam mana nak tanya. Alhamdulillah. Okey, pertama kita nak tengok kepada mana kita nak dulukan, solat qada ke solat sunat. Adakah solat sunat tu kalau kita banyakkan solat sunat, dia boleh cover kepada solat kita yang terdahulu. Maknanya solat yang tidak sempurna ataupun tertinggal. Maknanya kat sini solat fardu tetap kena dalam Imam Syafi'i, dia kena qada dengan, dia kena utamakan, dia kena aulawiyat dia adalah solat fardu qada. Dia kena dulukan kepada qada. Dia kena utamakan qada, dan qada ni adalah waktu dia tidak menentu. Waktu dia sentiasa. Maknanya 24 jam tu kita boleh qada solat. Walaupun selepas subuh kita boleh qada, selepas asar kita boleh qada. Jadinya apa yang kita utamakan? Utamakan qada. Okey, contoh, saya sebut contoh. Tapi Ustazah, tapi saya teringin juga nak qabliyah ba'diyah. Tu macam mana nak rasa? Jadi macam ni, dengan kaedah dia, okey, buatlah kalau qabliyah, buatlah qabliyah. Selepas qabliyah tu, kita lepas solat maghrib, kan? Kita solat sunat qabliyah, kemudian kita solat maghrib. Selepas solat maghrib tu kita boleh gunakan ba'diyah tu sebagai qada kepada solat kita. Qada pada solat maghrib. Contoh senang. Lepas solat maghrib kita qada kepada solat maghrib. Tapi kita guna waktu bila? Waktu ba'diyah. Maka kita dapat juga. Berkat pada waktu tu. Kita dapat juga. Habis semuanya kita terselamatlah. Kita terlepaslah dengan sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk qadakan solat-solat kita. Jadi qada solat dia adalah wajib. Kena buat juga. Mana-mana pun kena buat. Cari juga masa-masa terselit untuk kita qada solat kita. Okey. Yang tu yang pertama. Okey.
Okey, apa jelas ke yang soalan yang pertama tu? Okey. Alhamdulillah jelas. Maksudnya kita Okey. dulu kan kita ambil juga slip kat masa untuk kita qada dulu. Itu yang Hmm. kita dahulukan lah maksudnya. Mhm. Utamakan lah maksudnya. Okey, Mhm. faham. Okey, yang kedua, kedua macam mana? Yang kedua macam mana? Tak ingat dah. Kedua yang kita sendiri bila jemaah kita sendiri orang kata apa terlalai dengan Okey, orang kata terganggu. sebelah Okey, kita terganggu dengan jemaah lain atas sebab dengan gangguan daripada dia. Tak, gangguan tu apa? Gangguan bacaan dengan yang suara kuat. dia, bacaan yang kuat. Okey. Hukum dia adalah makruh lah. Orang tu adalah hukum dia, maka dia hukum dia makruh. Kerana sehingga boleh mendengar orang kedua, ketiga. Kalau yang harus bila kiri kanan dia terdengar. Tapi bila sampai kedua, yang ketiga, kemudian yang belakang dengar, hukum dia adalah makruh. Jadi apa tu ni? Apa cara kita kalau boleh kita kecek molek dengan dia. Nanti nak baca nanti boleh ke slow sikit, minta maaf lah. Kita ni nak tegur orang ni banyak sudut. Takut kadang-kadang kita nak tegur, kita takut nak tegur, takut orang tak boleh nak terima tegur. No. Jadi kena caralah psikologinya kan. Kalau tak boleh pun tak boleh terima juga, maka kita carilah tempat yang kata lari daripada diri dia, daripada jemaah ni, kita duduk dalam saf lain. Sebab dia apa? Dia boleh mengganggu kepada solat kita. Cari part lain lah, bukan cari masjid lain, cari pada soft-soft yang lain. Okey, yang kedua, yang ketiga. Okey, ketiga dah tak ingat dah. Ketiga apa? Ketiga tadi yang tentang sujud akhir tu bila kita berjamaah. Okey. Sujud bukan tahiyat, sujud. Sujud akhir yang Okey, last dan sujud. Okey, sujud memang betul. Kalau kita duduk dalam keadaan berjemaah, kita kena ikut kaedah jemaah. Kita duduk dengan imam, kita kena ikut cara kaedah imam. Hatta walaupun imam buat sujud sahwi, kita kena buat juga sujud sahwi ikut dia juga. Walaupun kita tahu, pasal apa yang dia sujud sahwi? Maka kita kena turut dia juga. Nak cerita je. Maka kalau kita duduk semayang seorang, tak apa. Kita semayang seorang, kita nak sujud. Setiap rakaat tu kita nak sujud lama, tak ada masalah. Jadi kita dalam kehidupan kita ni, dia kena ada sifat meraihkan. Meraihkan apa? Bila mana kita duduk solat jemaah, mana kita kena ikut lah imam, cara imam sembahyang. Macam tu. Maksudnya apa? Maksudnya betul lah pendapat tu tadi. Maka kita kena raihkan bila mana kita duduk dalam solat jemaah. Tapi bila kita mana duduk seorang, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita nak sujud lama ke, kita nak apa, tapi kalau rukun pendek tu tak boleh lama lah. Rukun pendek jangan lama, tak boleh lama. Macam rukun panjang ni sujud dan sebagainya, dibenarkan untuk kita lama dalam tu. Tapi syarat dia kita semayang seorang lah. Kita semayang seorang. Okey. Okey, insya-Allah kita dah sampai pukul 9.30. Okey, ada-ada, kalau tak ada, saya serahkan kepada subhanallah. Saya serahkan kepada siapa Kak Rafidah, Ustazah Rafidah. Saya serahkan kepada Ustazah Rafidah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perkenannya malam ni. Kita dapat apa? Saya kan Ustazah, saya ni kan tengok Ustazah ni ingat YB. Macam YB? suara-suara pun macam YB Zailah. Masya Allah. Takut kau jadi YB Fahni, tak tahu lah. Alhamdulillah. Amin. Nampak super, nampak irai-irai suara-suara pun. Masya Allah, Akbar. Pelapis ni. Pelapis, Ya, amin, amin, amin. Allah, amin, amin. Sebenarnya orang biasa je, orang awam biasa je tak ada. Allahu Akbar. Orang biasa tapi dia biasa deh. Okay, Azmi Fadli Babino. Itu kurniaan Allah Ta'ala kita. InsyaAllah. Semua barakah dengan apa yang saya kata tu mungkin satu hari. Jadi baby tu tak lah rasa. Amin, amin. Okey, apa. Syukurlah kita pada malam ni dapat bersama dengan Ustazah dan kita seterusnya akan pada minggu yang akan datang kita dah sambut Ramadan. InsyaAllah kita mungkin kita akan ikuti pengajian pada waktu subuh lah, selepas subuh. Jadi saya ingat kami sebenarnya ada jemaah yang terlibat dengan ada satu lagi kuliah kita pada pukul 9.30. Jadinya
Tak apalah, saya tak nak cakap panjang. Ustazah Halim pun dah mula buka link sana dah. Link dengan pengajian yang satu lagi. Jadi dia sampaikan salam saya kepada, sampaikan salam beritahu dekat Ustazah lah. Sebab dia menyantuni dan menyantuni apa grup belah sana. Belah sana pula. Kami ni penuh dengan pengajian nyaknya Ustazah. Tak masuk ini kan baru balik program 2 hari 1 malam ni. Di Darsa ya? Di Ya, Darsa Darsa. tu Nan Guru. Di mana apa ni apa maaf pokok apa? Cang. Kuala Nerang. Kuala Nerang kan, tapi dia panggil Kuala pokok Nerang. apa, masya-Allah. Tak silap kamu macang. Pokok macang. Betul. Tuan Guru baru balik daripada umrah, alhamdulillah lah kita dapatlah bersama dengan Ustazah. Alhamdulillah. Dengan Ustazah dan juga dengan Tuan Guru sekali lah. Dapatlah menyantuni jugalah dengan sambutan yang hebat jugalah. Alhamdulillah. Kami bersyukur. Baru balik, lepas tu dengan tadarus kita pagi tadi sampai dah pukul 11 lebih. Lepas tu petang ni dengan malam ni dengan kuliah ni, sekejap nak masuk lagi. Masya Allah, subhanallah. Doa bagi kekuatan pada kami lah. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan pun Allah ambil kita pun dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu kan. Kata kita nak akhir hidup kita dengan keadaan yang baik-baik lah, insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih istirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya aku dah maaf kepada Ustazah kalau ada salah dan silap dari segi kata perbualan kita tadi, dan juga kepada jemaah banyak-banyak terima kasih kerana walaupun kita berubah waktu tapi tetap berada dengan kita sampailah habis dan kita terus jumpa pada bulan hadapan lah, insyaAllah. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.